Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Akhirnya Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu keputusan. Bagi saya ini mengejutkan seluruh Malaysia, mengejutkan Istana Negara, mengejutkan SPRM, mengejutkan PDRM, dan seluruh Malaysia lah. Satu keputusan tergempar yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana keputusan ini adalah terhadap ketua hakim Badan Kehakiman untuk mereka menjalankan tugas dengan bebas menurut Perdana Menteri. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, like video ini, share video ini kepada seluruh pelosok Malaysia, dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Oke, baik-baik tuan-tuan dan bapak semua, Perdana Menteri akhirnya telah membuat satu kejutan. Beri ruang kepada Ketua Hakim Badan Kehakiman untuk menjalankan tugas dengan bebas menurut Perdana Menteri. Ketua Hakim Negara dan Badan Kehakiman perlu diberi ruang untuk menjalankan tugas mereka dengan bebas dan profesional berlandaskan fakta dan hukum, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, ini penting bagi memberi isyarat kepada rakyat, satu isyarat yang jelas kepada rakyat bahwa terdapat pengasingan kuasa di antara legislatif, eksekutif, dan badan kehakiman dalam menjalankan tugas mengikut kapasiti masing-masing. Saya rasa tidak harus Perdana Menteri itu mencalonkan hakim yang senang dengan dia. Walaupun ada satu dua yang saya rasa patut teliti semula. Tapi saya fikir lebih baiklah saya beri signal ataupun satu petanda yang jelas, beri ruang kepada Ketua Hakim Negara dan Badan Kehakiman untuk menjalankan tugas mereka dengan bebas serta profesional dan berlandaskan fakta dan hukum, bukan kerana nafsu, kemarahan ataupun puak, katanya dalam satu tembal naratif khas bersama Perdana Menteri di Radio Television Malaysia RTM. Beliau berkata, Badan Kehakiman yang dulunya tidak diragui dan tidak mungkin disangkal, dianggap berkompromi di bawah penguasaan eksekutif, selain pandangan Majlis Peguam Malaysia dan Suruhanjaya Juri Antarabangsa ataupun ICJ yang menganggap ada kepincangan dan kelemahan dalam Badan Kehakiman. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendedahkan perkara ini dan menutup mulut mereka yang di luar sana yang menganggap ada kepincangan dan kelemahan dalam Badan Kehakiman. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 telah mengambil tindakan ini. Katanya, kita lihat dalam beberapa tahun kebelakangan ini ada perubahan dan pelantikan Badan Kehakiman. Umpamanya, saya belum pernah campur tangan satu pelantikan pun sekali. Saya ikut proses Suruhanjaya pelantikan kehakiman, dan kemudian Ketua Hakim Negara mengemukakan nama dan saya terima, katanya. Mengenai isu rasuah dan integriti, Anwar berkata, beliau telah memberikan kelonggaran kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia ataupun SPRM untuk bertindak menyiasat sepenuhnya. Bermula dari peringkat atasan, saya beritahu kepada pihak penguat kuasaan harus tegas, tidak kira sesiapapun, dan kepada rakan-rakan jemaah menteri. Saya setiap minggu pesan bahwa saya tidak pertahankan andai kata ada kesilapan ataupun bukti tentang amalan memunggah kekayaan negara. Beliau juga berkata, berdasarkan kes di negara ini,
terdapat ikan bilis dan jerung yang telah ditangkap dan dipenjarakan karena isu terbabit, dan percaya ada banyak lagi case seperti itu berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan semua, ini satu keputusan paling hebat pernah Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan, di mana beliau telah memberi ruang kepada ketua hakim, badan kehakiman, dan menjalankan tugas dengan bebas. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu hangat seterusnya. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih sudah menonton channel ini. Hari ini berkenaan dengan isu yang pasti hangat, paling hangat, lebih hangat daripada isu RM 600 billion, isu dana syarikat perjudian, isu Najib nak dibebaskan, isu kerajaan nak ditukar, isu kerajaan Sabah pun nak ditukar, Ketua Menteri Sabah pun nak ditukar. Ini lagi satu isu ataupun satu misteri yang akhirnya telah didedahkan dalang sebenar. Perlahan-lahan, pendedahan demi pendedahan yang akhirnya membongkar siapa dalang sebenarnya isu Menara KL. Ini pasti mengejutkan seluruh pemimpin politik di Malaysia, di mana ini satu penjualan yang mencurigakan dan dipanggil isu Menara KL. Ini adalah salah satu isu yang paling mengejutkan pada tahun ini. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya meneruskan isu hangat kita hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saudara-saudari semua, apa pendapat Anda berkaitan dengan isu penjualan Menara KL, di mana penjualan Menara KL ini dilihat curiga dan akhirnya SPRM telah melakukan tindakan, mengambil tindakan. Dan hari ini satu keputusan yang mengejutkan, di mana telah didedahkan dua nama ataupun dua jawatan yang terbabit dengan isu Menara KL. Ambil ahli saham Menara Kuala Lumpur, akhirnya SPRM telah membuat pendedahan, telah mengambil tindakan untuk menahan ataupun menangkap dua individu bergelar datuk. Ini bukan jawatan biasa-biasa yang ditangkap. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akhirnya menahan dua orang pengarah kanan syarikat untuk siasatan berhubung, pembelian saham, dan pengambil ahlian konsesi syarikat Menara Kuala Lumpur. Dan kedua-dua pengarah syarikat yang bergelar datuk berusia antara 49 dan 59 tahun itu ditahan lewat petang pada Jumaat di Ibu Pejabat SPRM di sini. Menurut sumber juga, salah seorang daripada datuk itu ialah seorang pengarah urusan syarikat yang dikatakan mengambil alih saham syarikat Menara Kuala Lumpur. Dan seorang lagi suspek pula adalah ahli perniagaan berjawatan pengarah syarikat bertindak sebagai orang tengah dalam urusan pengambil ahlian syarikat tersebut bagi pihak orang atasan. Dan juga disyaki juga pemilihan syarikat terbabit yang melibatkan permintaan wang rasuah berjumlah ratusan ribu dan seutas jam tangan mewah sebagai hadiah kepada orang atasan bagi membantu pengambil ahlian tersebut. Adakah kita boleh sebut pengambil ahlian haram ini? Ataupun satu lagi kes rasuah yang pasti dibenci Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana itu adalah misi Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini sebagai Perdana Menteri untuk memerangi rasuah di Malaysia, di mana disyaki pemilihan syarikat terbabit yang melibatkan permintaan wang rasuah berjumlah ratusan ribu dan seutas jam tangan mewah. Tambah sumber itu lagi, sebelum ini SPRM juga telah dilaporkan telah menjalankan satu siasatan berhubung isu penjualan
saham dan pengambil ahlian konsesi penyelenggaraan Menara Kuala Lumpur daripada syarikat Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad milik penuh Telekom Malaysia. Katanya beberapa saksi, termasuklah pegawai kanan TM, unit kerjasama awam swasta UKAS, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, serta syarikat-syarikat terlibat telah diambil kenyataan bagi membantu siasatan. Dalam pada itu, kedua-dua suspek juga akan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya esok bagi permohonan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah. Jadi, timbul lagi satu kes rasuah. Satu lagi jenayah yang kita lihat paling tidak disukai Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda? Akhirnya pendedahan demi pendedahan yang telah dilakukan berkaitan isu Menara KL ini yang pasti mengejutkan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya daripada channel ini. Terima kasih.